Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita sambung muka surat 177 ya. Okey. Ini adalah sambungan daripada tajuk 174, iaitulah 5 objek pemikiran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut dan mengingatkan kita tentang suruh untuk berfikir, walaupun dalam lapas ayat versi yang berbeza. Contohnya apalah tubsirun, asal basar ni melihat, tapi diertikan juga kamu tak berfikir ke? Maksudnya kamu dah tengok, kamu dah perhati, kamu tak fikir ke? Ada versi dia apalah tadhakkarun, tazkirah maksudnya ingat, pun diartikan secara umum dengan demikian kamu tak ingatkah? Fikirkanlah. Ada versi dia apalah yasmaun, sami' mendengar, pun secara umumnya kamu tak perhatikan ke? Kamu dah dengar berita-berita tersebut. Okey. Maka sambungan kita pada pagi ini adalah yang kedua. Yang pertama kita bincang pada bulan 1 hari itu, iaitulah berfikir tentang ayat-ayat ataupun tanda-tanda ataupun ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ada ulama mengertikan dengan 2 makna. Satu yang dia panggil ayat maqru'ah, ayat yang kita baca. Quran lah yang 30 juzuk tu. Satu lagi ayat manzurah. Kan, manzurah ni maksudnya tanda-tanda. Contohnya kita bincang pada pagi ini di antara tanda-tanda Allah Ta'ala kepada kita. Okey, kita tengok yang kedua. Muka surat 177. Iaitulah yang kedua, berfikir tentang anugerah dan kenikmatan Allah yang tidak terhingga banyaknya yang diberikan kepada kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dengan ayat fazkuru, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu berjaya, beruntung ataupun mendapat kejayaan. Suratul A'raf ayat 69. Di bawah dia ayat yang berikutnya adalah surah Ibrahim. Tuan-tuan, bila kita baca surah Ibrahim, pengarang kitab ni mungkin di antara matlamatnya yang ni pun dah tebal dah. Kalau dia kutip ayat keseluruhan, kan,
dah tambah dah, saya rasa paling tidak dah tambah 2 muka dah dengan terjemah. Maka diambil separuh daripada ayat 34 yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Okey. Ayat ini adalah penjelasan ataupun yang telah Allah bentangkan kepada manusia bermula daripada ayat 32. Nah, saya bacakan ayat dia, iaitulah yang pertama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah nak sebutkan wa in ta'uddu nikmatallahi. Yang pertama di dalam ayat 32 ni, Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah turunkan hujan. Dengan hujan itulah Allah menumbuhkan pelbagai jenis-jenis tanaman. Tuan-tuan rahimakumullah, kita tahu bahawasanya nikmat air sesuatu yang paling besar. Saya bagi contoh nah. Kalau salah tuan-tuan betulkan. Dalam diri kita ni, kalau tak makan 1 minggu, insya-Allah boleh hidup. Tapi agak-agak kalau tak minum seminggu, jawabnya masuk hospital. Okey. Itu dalam diri kita sendiri, yang secara langsung kita masuk dalam tubuh badan kita. Kemudian tuan-tuan boleh bayang tak apa jadi dengan ikan, apa jadi dengan tumbuh-tumbuhan kalau Allah tak turunkan air? Maknanya bukan saya nak sebutkan satu persatu, saya nak ajak diri saya dan juga tuan-tuan kita berfikir, oh maknanya patutlah Allah kata wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dengan air sahaja kalau kita senaraikan pagi ini, saya ingat sampai petang pun tak habis lagi faedah dan juga kegunaan air. Okey. Kemudian yang kedua, Allah sebut lagi dalam ayat yang sama, wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Kita tahu feri, bot, kapal. Saya bukan ahli mufassirin, tapi secara garis besarnya saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan ada 2. Satu, hebatnya bahtera tu, hebatnya feri, dia berlayar dengan bebanan yang begitu banyak tapi tak karam. Padahal daripada permukaan air yang tinggal tu ada berapa je lagi, ada berapa tinggi je lagi nak bagi dia karam tu. Masuk ke bawah tu banyak dah. Saya ingat tak tahulah berapa kaki yang kita tak nampak di dalam air tu. Yang nampak tu, sehingga kan kadang-kadang kalau ombak tu kuat sikit dah masuk dah daripada atas, tapi tak tenggelam. Siapa yang buat? Begitu juga Allah sebut ada dalam ni ada. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna. Kan? Dalam surah Al-Mulk. Burung yang kita tengok di udara tu tak jatuh pula. Padahal dia hanya kembangkan sahaja sayap dia macam ni. Boleh dia naik balik, ikut dia, angkat dia punya kepak dia tu. Allah kata awalam yarau, kamu tak tengok ke ila tayri tu, burung yang di atas tu. Allah kata ma yumsikuhunna illa rahman. Nah, sebab itu yang kedua ni, di samping memikirkan yang pertama hari itu tentang ayat-ayat Al-Quran sama ada maqru'ah atau mansurah, yang kita pikirkan pada pagi ini, yang kedua ialah Allah suruh kita berfikir tentang banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Okey, yang kedua, tuan-tuan tu kan, apa nama ni, kayu jati perindo di antaranya, kalau kita yang paling dekat Kemunting ni lah kan, Abang Hadi kan, tu sekali datang dia punya barang kontena tu semua melalui kapal tu.
agak-agak sekali datanglah, sekali sampai dekat pelabuhan Pulau Pinang. Dari segi keberatan, kan? Kontainer dia sahaja satu kontainer pun, Allah, lori trailer yang angkat, sebelum lagi kontainer orang lain, kan? Maknanya dengan pergerakan ataupun kewujudan air tersebut boleh berlayar kapal-kapal yang besar, tak tenggelam. Siapa punya anugerah? Allah. Tapi berapa banyak kita yang berfikir? Ayat 33, lagilah besar. Ayat 33 tu Allah kata wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Apa nama ni, baru ni bulan lepas. Saya dengan Ustaz Izul Akmal di antara yang saya kenal, yang jumpa di Parit Bunta. Temu duga guru agama takmir. Di antara yang ditanya kepada saya, dia tanya surah Yasin. Saya ni setakat ni mengajar tafsir, baru tafsir suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kan? Saya tak mengajar lagi mana-mana masjid tafsir surah Yasin. Jadi saya pun tak perasan. Jadi dia suruh saya ulas tentang apa nama ni, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi dia minta saya terjemahkan kal urjun, kan? Okey. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Matahari siang, bulan malam. Di antara uniknya bulan dengan matahari, kan? Bulan ni, kan? Kalau tuan-tuan yang duduk di Arab ni, kal urjun qadim ni mayang kurma tu. Dia punya mayang tu bila dia dah lama, dia akan jadi melengkung. Jadi bulan ni macam itulah. Wal qamara qaddarnahu manazila. Bulan ni Allah telah takdirkan. Tuan-tuan, bulan ni dia bukan bergerak saja-saja. Ada yang mengatur dia, ada yang menjaga dia. Tak terlambat, tak tercepat walau satu saat. Begitu kemah, begitu hebatnya aturan Allah. Dan kalaupun tak tulis kat situ, kalau bulan tu tuan-tuan tengok pagi ni nanti, tuan-tuan dah melengkung dah. Daripada bulan tersebut, kalau kita tengok, biasa tengok bulan, dia tahu dah untuk bulan ini, iaitu bulan Rejab, ada lebih kurang 5 ataupun 6 hari sahaja. Dari segi cara lengkung tu, nak habis dah. Nanti bila dia keluar pula lengkung dia, kemudian dan sempurna melengkung habis tu 30 Syakban, Ramadan lah kita. Cuma yang saya risau, Ramadan ni ada 2. Saya raya tak risau pun, tak raya pun tak apa. Yang saya risau Ramadan ni ada 2. Satu, tengok kes yang begitu mencacak, kan? 30,000, 29,000 sehari. Tuan-tuan, hari ini kalau kita telefon mana-mana saudara kita, merata seluruh negara. Malam saya telefon sepupu orang rumah, sebab anak saya katanya nak kena masuk kelas dah, tak buat online bulan 3 ni. Sedangkan rumah semua dah tolak dah. Nak kena cari rumah dalam COVID ni, nak cari rumah kita nak pergi. Kan? Jadi saya telefon dia semalam, rupa-rupanya dia pun seminggu dah kuarantin. Hari ini dia baru keluar. Cuma bezanya jangkitan kali ini kebanyakannya stage 1, 2. Termasuk yang depan tuan-tuan ni. Kan? Saya pun kena dah tempiah dia. Tapi alhamdulillah setakat kuarantin kat rumah, tak boleh pergi mana. Duduk dalam bilik sorang-sorang. Tapi alhamdulillah lah. Kan? Saya pun tak jumpa anak, saya duduk kat bilik lah. Duduk kat bilik, lepas tu pergi bilik ayah pun saya suruh depa pergi ke depan semua, baru saya keluar. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah bahawasanya tak ada siapa-siapa yang kena kat rumah. Kan?
Kita boleh jaga dengan SOP yang ada, alhamdulillah. Okey, tu je beza dia banding dengan yang dulu. Tapi siapa yang ada jantung, baru ni ada seorang jangkitan COVID di Taman Kemunting Jaya telah meninggal kemarin. Kan sebab dia ada komplikasi jantung, buah pinggang dan juga paru-paru. Nah, okey, tu kebimbangan yang pertama. Kebimbangan yang kedua, saya risau juga ni. Ni dilanjutkan sebulan. Masih boleh berkuasa kita punya My Sejahtera. Maka siapa yang tak booster sampai 31 bulan Mac, 1 April kan, ataupun raya nanti, tak tahu, takut tak boleh bergerak sebab akan bertulis not vaccine. Yang kuning tu tukar jadi putih. Sebab itu banyak yang mengandaikan, tuan-tuan, download siap-siap sijil dan juga yang tu screenshot untuk simpanan kita. Sebab nanti dah tinggal kenangan, dah tak ada dah tanda kuning tu bertukar jadi putih. Itu katanya begitulah mengikut Kementerian Kesihatan baru ni. Jadi saya bimbang satu je, takut dia buat undang-undang siapa yang tak booster tak boleh datang masjid. Naya aku, saya setakat ni tak ambil lagi booster. Takut, bukan tolak, takut. Sebab apa yang didedahkan kepada kita, ada pelbagai sampingan-sampingan yang berlaku pada saudara mara kita. Saya bukan tolak vaksin, tapi saya rasa 1-2 tu bagi saya okey lah tu. Nak booster lagi, takut tak lagi jadi tak bos, jadi poster jadinya kan. Jadi tuan-tuan, siapa yang dah booster sehat walafiat sehari 2 ni, alhamdulillah, syukurlah. Yang belum booster tu terpulanglah tuan-tuan, nak booster ke tak booster ke, kalau ikutkan itu hak kita. Janganlah sampai besok kata tak booster tak boleh datang masjid, masa tu tak tahu apa nak jadi. Sedangkan pergi luar negara pun tak booster boleh pergi, ke masjid tak boleh pergi. Jadi kita tengok masjid ni pun, kita mintalah kepada pihak berkuasa supaya mengkaji tentang kesempitan ataupun SOP yang begitu yang begitu ketat berbanding dengan kedai makan, supermarket, rumah sukan, pantai-pantai dan sebagainya. Okey, supaya sama-sama kita fikirkan bahawasanya kita datang masjid adalah untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Okey. Jadi barulah pada ayat 34. Tadi saya bincang 32, 33, Allah dedahkan kepada kita 4-5 perkara. Barulah, itu baru dalam ayat tu, belum ayat yang lain lagi. Barulah Allah sebutkan pada ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat Allah tidak dapat menghitungnya. Tak payah nak cuba-cuba. Tak payah ustaz, dia ni pakar matematik seluruh dunia ustaz. Kita boleh panggil 2-3 orang macam ni, kita senaraikan. Tak boleh. Sebab ini bukan kata Nabi. Ini adalah kata Allah sendiri, bahawa kalau kamu nak cuba hitung dalam ayat yang lain, laukanal bahru midadan li kalimati rabbih, kalau kamu ambil ranting seluruh dunia, laut, air yang ada tangguh ini, jadikan dakwat, senaraikan, Allah tambah air laut, Allah tambah ranting kayu, tak habis lagi. Inilah satu bukti supaya kita hamba Allah Ta'ala ni menjadi manusia yang bersyukur. Walaupun mungkin banyak-banyak nikmat itu bukan kita dapat semua, tapi yang kita dapat tu pun sebenarnya tak ada siapa termasuk mak ayah kita yang boleh bagi kita seperti apa yang Allah bagi kepada kita. Contoh nikmat kesihatan. Okey. Jadi saya tuan-tuan, bila saya buat ujian kendiri, dikatakan di situ kata saya positif. Vitamin C ambil beli kat kedai, air kelapa kan, lepas tu ikan masak singgang, apa lagi, ubat batuk kan, semua pasal apa? Nak sihat. Tapi waktu kita sihat, ada kita bersyukur tak? Itu kita nak sebutkan pada diri kita masing-masing lah. Waktu kita sihat tu,
Kita gunakan tak kesihatan itu untuk Allah? Baca Quran, solat tahajud. Tapi bila kita sakit, Allah, nak bangun sejuk, nak bangun tak larat. Saya tak adalah teruk. Batuk pun tak adalah batuk sangat, ada bekahat sikit. Tekak tu pun adalah 2 hari tu rasa macam berpasir. Tapi yang saya paling bersyukur bahawasanya pernafasan saya sentiasa stabil 96 ke atas. Kan? Tak adalah kacau pernafasan ke apa, paru-paru alhamdulillah lah. Cuma sengal-sengal badan tu adalah rasa sakit-sakit, mungkin faktornya juga dok baring je seminggu, kan? Seminggu baring dalam bilik memang tak upayalah. Sebab itu kuliah-kuliah anak saya, kuliah-kuliah saya mana yang kosong, saya semalam pun, walaupun saya semalam patutnya kuliah di Munawarah, saya bagi lagi anak saya. Saya kata saya akan mula, walaupun saya dah sihat walafiat, sekolah semua dah bekerja macam biasa. Saya kata insya-Allah saya akan mulakan. Inilah kuliah saya mula pada ujung bulan ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, itulah yang kata nikmat di antara yang telah Allah bagi tahu kepada kita semua. Ayat yang berikutnya muka surat 178. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Okey, ayat ni tuan-tuan boleh melibatkan akidah tau. Sebab itu walaupun saya kata tadi saya makan ubat batuk, saya makan vitamin C, saya makan lauk ikan singgang, tapi sebenarnya kita kena bagi tahu diri kita, dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya. Kita sakit, bila kita sihat, tuan-tuan jangan kata saya kalau tak makan Panadol tadi rasa-rasa saya mati dah. Saya tak boleh buat apa dah. Jangan sampai kita beriktikad bahawasanya yang menyembuhkan itu benda yang kita ambil. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Cuma itu jalan dia. Sebab Nabi sebut likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada ubat. Kan? Pernah seorang Yahudi datang jumpa Nabi. Nabi pun dengan mukjizat ni Allah bagi, Nabi pun ubatlah. Cara kita lah ni dengan air liur Nabi lah. Okey. Lepas tu lepas dia berubat dengan Nabi, Yahudi tu berubat dengan Yahudi. Sihat Yahudi tu. Bila sihat, timbullah fitnah. Dia kata, kamu nak pergi jumpa Muhammad. Saya jumpa Muhammad lagi teruk adalah. Lepas saya berubat dengan sianu-sianu, baru saya sihat katanya. Jadi bila tersebar berita tersebut, Nabi panggil orang tu. Dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi tanya kudih tu. Barah ataupun kudih yang dah sembuh tu, Nabi tanya dia, kudis, betul ke yang menyembuhkan itu adalah Yahudi tersebut? Apa kata kudis tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata sebenarnya kalau dia tak pergi jumpa Yahudi itu pun aku dah memang nak mampu dah. Maksudnya kuman dia tu dia nak sihat dah. Kalau dia tak jumpa Yahudi itu pun memang dia nak sihat dah. Maknanya dia jumpa Yahudi itu kebetulan sahaja. Sebenarnya memang Allah dah nak sembuhkan dah. Nampak tak tuan-tuan? Sebab itu saya kata tadi, dalam bab nikmat kesihatan, dalam bab nikmat kita berubat, tak kira lah ustaz ke, bomoh ke, alat ke, ubat ke, bila kita sembuh, kena ingat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl ayat 53. Apa saja nikmat yang kita dapat, kesihatan, rezeki, panjang umur dan sebagainya, sebenarnya Allah kata faminallah, dia adalah datang daripada Allah, cuma melalui hamba ataupun melalui wasilah manusia. Dengan berfikir seperti ini akan menimbulkan kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati dan bersyukur kepadanya zahir serta batin sebagaimana dia mencintai dan meredainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Jangan sampai ada pada diri saya dan juga diri tuan-tuan bila Allah uji kita dengan satu yang kita tak suka. Kemudaratan, sakit dan sebagainya. Jangan kita kata bahawasanya Allah tak sayang kita. Saya bagi contoh nah. Disebut di dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Disebutkan dalam kitab Kashful Ghaibiyah, kata Nabi, ada di antara manusia yang Allah sayang, kalau Allah matikan dia serta-merta, menyebabkan dia akan masuk neraka dulu, sebab dosa dia masih lebih banyak daripada pahala dia. Nampak? Tapi Allah sayang kat dia, maka sebelum dia mati, Allah timpakan kat dia satu penyakit. Dengan penyakit itu dia bersabar, maka Allah hapuskan dosa dia. Lepas tu tinggal ada sikit lagi. Tinggal sikit lagi. Dengan tinggal sikit lagi itu, Allah ambil pula nyawa dia dengan lebih dahsyat pada orang lain. Maka terhapuslah dosa dia. Ini di antara yang Allah bagi contoh kepada kita. Jangan kita menganggap bila ada orang tu sakit nampak teruk, oh ini laknat Allah kat dia. Tak. Kadang-kadang Allah pemurah tu memang Allah bagi dia begitu, sebab selepas itu Allah nak ampun dia, Allah nak teruskan dia masuk syurga. Dan jangan kita menganggap bahawa baguslah dia ustaz, walaupun dia tak sembahyang tapi tak pernah sakit ustaz. Contoh siapa dia? Di zaman Nabi Ibrahim, Namrus. Namrus mana ada cara kita lain, mana ada pernah telan Panadol. Tak ada nak pergi jumpa bomoh tu bomoh ni, sebab Namrus ni sihat, tak pernah sakit. Mati dia tu pun bukan mati sebab sakit. Mati dia tu sebab Allah hantar nyamuk. Malaikat lah maksudnya. Kan? Jadi adakah menunjukkan bahawasanya Allah tanda kasih kat dia? Belum tentu. Begitu juga Qarun. Kalau kita katakan walaupun Qarun itu tak sembahyang, dia tak menyembah Allah, tapi dia menjadi manusia yang kaya raya, kalau itulah kita bagi jadikan ukuran bahawa Allah sayang kat dia, kita tersilap. Nah, bahawa Allah nak sayang kepada kita ni pelbagai jenis yang Allah letakkan kepada kita, dan kita kena berfikiran positif bahawasanya apa yang berlaku pada diri kita itu tandanya Allah sayang kepada kita. Maka jangan berputus asa, sentiasa berdoa, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lari. Kan? Jangan bila Allah bagi demam sel semua patut tamat sembahyang dah. Kan? Itu nama dia lari. Kita kena sentiasa dalam apa cara sekalipun selama hayat di kandung badan, kita sentiasa bersikap positif, sebab dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai, yang sayang kepada hambanya, dan juga yang redha kepada hambanya. Yang ketiga, berfikir tentang janji Allah. Maksudnya adalah janji-janji Allah dengan melakukan berbagai amal perbuatan yang telah dijelaskan oleh Allah terhadap para wali kekasihnya. Juga berbagai amal perbuatan yang dijanjikan sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam surah As-Sajadah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang-orang yang beriman seperti yang fasik, yakni kafir? Mereka tidak sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, maksudnya orang yang beriman dan orang yang fasik sama ke? Di sisi Allah Ta'ala la yastawun, tak sama. Walaupun kita tengok kadang-kadang orang yang fasik kaya raya, sihat walafiat, orang yang miskin kuat beribadah tapi susah ataupun tak berapa sihat, tapi di sisi Allah nilai dia ataupun kebahagiaan dia tidak sama. Okey. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca dalam apa dia? Dalam doa azan tu.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuan-tuan, kita pernah dengar perkataan-perkataan manusia, tabur janji itu, janji ini, kalau aku dipilih, kalau aku menang, kalau aku merintah, bagian, sampai menimbulkan kontroversi. Dia kata janji bukan Quran. Nabi pun sampai ada yang begitu dulu, menimbulkan kontroversi. Dia kata Nabi pun mungkir janji, tapi bila Mufti Perleh tegur dia tarik baliklah. Apa maksudnya? Ialah bahawasanya dengan janji manusia kita tak boleh nak pegang 100%. Tapi janji Allah kita boleh pegang 100% tanpa berbelah bagi. Walau kita tak dapat dengan segera, tapi di hari kiamat confirm. Sebab Allah kata innallaha la yukhliful mi'ad. Kita duduk sekejap dalam masjid iktikaf, kita duduk baca Quran, kita bersedekah dan sebagainya. Tuan-tuan yakinlah, kita tak nampak hari ini di hari kiamat besok. Sebab itu ada satu ayat Al-Quran. Apa dia? Yang Allah kata dalam Al-Quran, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Saya tak ingat surah apa ayat tu. Nah, ayat tu nanti di hari kiamat manusia ni bila kita terima kita punya catatan ibadah kita, pakat-pakat manusia jadi macam terkejut. Pasal apa? Pasal la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam buku tu, daripada yang peratus yang kecil, jumlah yang paling kecil atau benda yang paling halus, semua komplit, illa ahsaha, semua ada terhitung dalam tersebut. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah ni apapun kebaikan yang dilakukan, apa kejahatan yang dilakukan, kecil ke besar, Allah sebut dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini janji Allah. Jangan ada di antara Allah, kan? Kadang-kadang ada orang kata, saya tipu orang sikit je, dia kata tu dia petipu juta-juta, bilion lah. Tak kira lah sikit ke banyak, yang namanya dosa kalau kumpul sikit-sikit pun lagi besar. Jangan kita menghalalkan yang sedikit, konon-kononnya bila banyak baru haram. Tak. Arak, mabuk pun haram. Kalau mabuk haram, dia ni minum tak mabuk, tak haram, tak boleh, kan? Kalau tuan-tuan tengok, tak tahulah lakonan ke apa, Jackie Chan ni minum bukan sebetul, dia bergelen, tak mabuk, elok dia boleh bertumbuk, boleh bersilat ataupun berkungfu, kan? Jadi tak mabuk itu bukan menunjukkan benda tidak memabukkan. Sama juga kalau rokok, kan? Ada orang rokok sebungkus pun tak batuk. Ada orang baru setengah batang batuk-batuk dah. Maknanya mengikut kepada benda tersebut. Jangan kita kata ustaz rokok tidak berbahaya. Tengok tu ustaz, dia daripada muda sampai tua merokok tak ada apa pun. Itu bukan jadi panduan, kan? Bukan itu panduan hukum. Benda yang haram ni, kalau dia boleh mudarat yang banyak, kalau sikit pun walaupun dia tak mudarat, dikira juga sebagai haram. Okey. Jadi Allah sebut bahawasanya orang yang mukmin dan orang yang fasik dia tidak sama di sisi Allah. Di dalam surah yang lain, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, iaitulah syurga, maka kelak ataupun satu masa nanti kami akan menyiapkan baginya yang mudah, iaitulah dalam surah Al-Lail 5 dan 7. Okey. Kemudian tengok yang kata nikmat nah. Yang ini pun mufassir ini ataupun pengarang kitab ni diambil separuh sahaja daripada surah An-Nur. Surah An-Nur ni dia bermula daripada apa dia punya awal ayat dia,
Ini ayat 55. Okey. Dia bermula daripada ayat 54. Allah sebutkan qul atiullaha wa atiur rasula fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hammaltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Okey. Ayat 54 ini menyebutkan bahawasanya perintah bertakwa kepada Allah dan Rasul, dan sekiranya ada orang yang tidak ikut apa yang diperintahkan Rasul, Rasul tak terbeban pun, sebab tugas Rasul itu adalah untuk menyampaikan. Okey, barulah pada ayat berikutnya. Nah, di sini sampai alladzina min qablihim. Ayat 55 tu dia berakhir dengan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Jadi pengarang kitab ni diambil separuh sahaja. Jom kita tengok dia punya huraian dia. Apa dia kata Allah? Nah, dan Allah berjanji. Kita tengok betul tak janji Allah ni? Ni janji dunia, kita tengok dunia nah, akhirat insya-Allah lah. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh, bahawa Dia, yakni Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Surah An-Nur ayat 55. Ayat ini turun di Madinah. Ayat ini bukan turun di Mekah. Ayat ini turun di Madinah, dan ketika itu belum berlaku pembukaan kota Mekah. Maknanya baru peringkat Nabi nak membina kekuatan. Maka Allah bagi tahu ayat ini, Allah bagi janji, kalau kamu bertakwa, kalau kamu beriman, kalau kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, Allah akan bagi kamu apa yang Allah janjikan. Okey. Nah, tuan-tuan rahimakumullah. Maka kalau kita tengok, betul, tuan-tuan mungkin lebih pakar sejarah daripada saya, tapi saya nak kongsi sikit je. Bukti bahawa Allah telah menunaikan janjinya ketika zaman jahiliyah tak ada ketenteraman di atas muka bumi, tak ada kedamaian di atas muka bumi, bermusuh seperti mana kaum Aus dan Khosraj beratus-ratus tahun. Dok bermusuh, dok berbalah. Kawan ni minta tolong kat kawan ni, kawan minta tolong kat kawan ni. Macam itulah. Sekarang ni yang dilema apa dia? Tu Rusia dengan Ukraine. Kan? Dulu punya baik dengan Ukraine. Sekarang ni dia serang pula Ukraine. Pasal apa? Dia nak meluaskan, dia gunakan pula apa namanya, dia pengaruhi NATO untuk dia nak serang Ukraine. Tu semua semua politik nak perluaskan negara belakang tu, nak kekuasaan semua tu. Okey. Saya tak pakar dalam bidang tu, ada sikit-sikit saya dengar depa ulas begitulah. Saya pun tak faham sangat Ukraine Rusia ni pun kan. Okey, saya bukan orang sejarawan. Okey, di sini di zaman Nabi dan juga sahabat, di antaranya apa dia? Allah tolong Nabi yang mana Mekah ketika itu perangai, buang bayi, membunuh, minum arak dan sebagainya. Allah tolong Nabi dengan pertolongan beberapa sahabat daripada Madinah dapat menakluki kota Mekah. Itu yang pertama. Sampailah seterusnya, sampai para sahabat dan sebagainya, Khaybar, kemudian Bahrain dan semua kawasan-kawasan Jazirah Arab dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Pasal apa? Pasal ketika itu Nabi dan para sahabat adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi selepas daripada itu sampai ke hari ini,
Kadang-kadang kalau cakap pun bohong je. Cakap pun bohong je. Okey. Saya hanya nak buktikan bahawa apa yang Allah sebut Allah tunaikan. Hari ini dapat tak? Tak dapat lah. Pasal janji manusia hari ini. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ada satu bagi saya lah. Saya bukan penganalisis politik. Tapi bila kita dok baca berita-berita dalam Facebook dan sebagainya, terutama tu pilihan raya apa? Pilihan raya kat Johor ni. Tak tahulah ada parti yang kita tak pernah sebelum ini pun dah wujud dah. Yang paling sama lah saya sebutkan kan. Banyak lagi parti perjuangan orang Islam. Tak kiralah UMNO ke PAH ke apa nama ni. Ada lagi lah istilahnya yang ramai orang Islam. Salah satu Melayu perempuan, tapi dia calon daripada DAP. Tuan-tuan, kalaupun dia orang Islam, kalaupun dia orang Islam, dia nak kepada agama Islam. Tapi kalau dia bertanding, dia menang tiket DAP, agak-agak dia nak tolong Islam kan, nak tolong parti dia. Saya bukan ahli politik nah. Saya hanya untuk kita, minta maaf lah tuan-tuan lah. Kadang-kadang mungkin ada tuan-tuan terasa dengan saya. Saya bukan ahli politik. Saya nak beri kesedaran kita kena dahulukan Islam tu. Itu maksud saya. Bukan politik tu saya nak highlightkan tak. Realitinya begitu. Dia sebagai seorang Islam yang sepatutnya. Sebab itu di antara bukti tengok. Setakat yang saya faham, termasuklah diri saya. Setakat ni yang lantang bersuara adalah mufti Perlis. Mufti yang lain tak dengar. NGO lain tak berapa nak dengar lagi. Berkenaan dengan 3 orang yang telah diislamkan. Datang bukan paksaan. Memang dia orang pun nak Islam. Bapa dia akibat perceraian dengan perkahwinan. Bini dia rasanya Cina, suami dia India kan. Lebih kurang gitu. Sekarang ni dah penjagaan di bawah mak balik. Maknya bukan orang Islam. Walaupun dia dah Islamkan, agak-agak potensi untuk murtad semua macam mana? Dah duduk dengan mak bapak. Siapa orang lain tak boleh campur. Apa yang kita boleh buat? Kita nampak hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila melibatkan dengan Islam, cuba tengok orang yang bukan Islam. Tanpa kira fahaman politik, tanpa kira fahaman agama. Tak timbul pun isu kalau Hindu masuk Kristian, kalau Kristian masuk Buddha. Tak pernah timbul isu. Tapi bila ada orang masuk kepada Islam, habis seluruh negara. Seluruh politik digerakkan, seluruh NGO digerakkan, seluruh lawyer, persatuan-persatuan semua bangkit. Jadi kalau ini yang berlaku, bilakah kita nak mengharapkan lagi seperti mana yang dalam ayat ini, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat, tidak akan tercapai. Yang tercapai di zaman Rasulullah, zaman sahabat telah terbukti. Di zaman kita ni, kalau tak buat macam mana yang dibuat oleh Nabi, yang dibuat oleh sahabat, jangan mimpilah bahawa Islam akan menguasai dunia semula hingga hari kiamat. Berkemungkinan tak akan tercapai. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sekali untuk pagi ini, hari pun dah cerah, iaitulah penghujung ayat daripada Al-Infitar, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya mereka yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh nikmat. Dengan berfikir seperti ini, maka menimbulkan cinta terhadap orang-orang yang beruntung dan beramal serta berakhlak seperti akhlak mereka. Maka dalam ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum, tuan-tuan boleh ambil kesimpulan apa yang Allah janjikan bila kita beriman dan beramal soleh. Janji Allah yang pertama adalah umat Islam menjadi khalifah di atas muka bumi. Itu janji Allah. Nah, kalau kita menjadi manusia beriman dan beramal soleh, Allah bagi janji yang pertama, umat Islam akan menjadi khalifah. Umat Islam akan menjadi ketua di atas muka bumi ini. Yang kedua ialah agama Islam akan kuat. Kalau orang beramal soleh, ini kalau bertanding pun bukan tiket orang Islam, lepas tu tak menutup aurat, agak-agak apa dia nak perjuangkan? Kan? Sama-sama kita fikirkanlah. Adakah Islam akan menjadi kuat? Tak ada.
Yang ketiga ataupun yang terakhir pada pagi ini adalah umat Islam sentiasa aman. Allah bagi janji, kalau manusia, kalau kita ni menjadi orang beriman dan beramal soleh, Allah akan bagi satu janji, orang-orang Islam ni akan menjadi manusia yang aman damai. Hari ini kita tengok di mana Islam boleh aman damai? Di seluruh dunia. Tak nampak. Walaupun di negara Arab sendiri telah dipengaruhi, malah Islam sendiri bertopengkan. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam internet, saya tak tahulah ada berapa ratus lah ni Islam. Nama dia Islam juga. Tapi dari segi amalan dia tu yang bukan ahli sunnah wal jamaah tu, ada masjid menutup aurat, baca Injil tapi bunyi Quran. Ada sembahyang tapi sembahyangnya tunduk, tak sujud sampai ke sudah. Beratus yang katanya Islam, tapi amalannya tak macam yang kita lakukan pada hari ini. Inilah satu cabaran yang akan berlaku di samping orang-orang yang bukan menamakan sebagai Islam sendiri, bersatu padu untuk menghancur ataupun untuk memusnahkan ajaran-ajaran Islam, khususnya mereka-mereka yang berpegang dan bercakap atas nama Islam. Mudah-mudahan kita berfikir dengan apa yang telah kita bincangkan, berfikir tentang ayat-ayat tanda-tanda Allah, berfikir tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan berfikir tentang apa yang telah Allah janjikan. InsyaAllah kita bincang lagi dua, iaitulah berfikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima ialah berfikir, mana yang kelima? Yang kelima muka surat 181, berfikir mengenai tentang kekurangan diri. Maka insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan untuk kita semua dengan apa yang dinukilkan oleh pengarang kitab ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam wa na'udzu bika ya Allah min virus corona wa may yata'allaqu bihi ya Allah bi qudratika wa iradatika ya arhamar rahimin. Idfa' annal bala wal waba an baladina hadza khassa wa an bulani muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bulan Ramadan telah hampir ya Allah. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah ya Allah daripada negara umat Islam, daripada orang-orang Islam akan COVID virus yang berlaku pada hari ini ya Allah. Kami terlalu cintakan ya Allah, kami terlalu inginkan ya Allah untuk memenuhkan dan merapat-rapatkan syarat seperti 2-3 tahun sebelum ini ya Allah. Anugerahkanlah kami ya Allah, berilah kami panjang umur, berilah kami kesehatan, berilah kami ya Allah kesempurnaan kehidupan dunia dan akhirat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah engkau uji kami ya Allah, janganlah engkau cuba kami ya Allah dengan sebab atas kelemahan-kelemahan kami, tapi bantulah kami, doronglah kami, anugerahkanlah kami ya Allah, hidayahkanlah kami atas apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.